Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 2 Hijrah berlaku satu perang besar, iaitu perang Badar pada bulan Ramadan. Apabila Rasulullah melihat Quraisy membuat persiapan, Nabi menghantar Sariyah. Sariyah ni pasukan merisik, pasukan peronda untuk merisik orang Arab Quraisy. Hasil daripada risikan, Nabi dapat tahu mereka mengumpulkan dana. Sehingga kan di dalam sirah bagi tahu tidak ada satu rumah pun di kota Mekah yang tidak memberi pelaburan untuk bersama-sama mengumpulkan kekuatan dana untuk menyerang Madinatul Munawwarah. Nabi melantik Abdullah ibn Jahash menjadi ketua pasukan peronda. Dalam pasukan itu Nabi ada sebut beberapa orang nama. Semua sekali lebih kurang 7 ke 8 orang. Okey. Nabi bagi sekeping surat pada Abdullah ibn Jahash. Nabi pesan dekat Abdullah ibn Jahash, kamu berjalan menuju ke Nakhlah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ baru kamu, wahai Abdullah, buka surat yang aku bagi. Lebih kurang macam itulah. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah dan beberapa orang sahabat, 7-8 orang tadi, antaranya Ammar ibn Yasir, Waqid ibn Abdullah At-Tamimi. Kemudian Abdullah ibn Jahash pun ajak nama-nama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Ammar ibn Yasir, Waqid ibn Abdullah At-Tamimi tadi tu. Mereka pun menuju ke selatan. Ada satu tempat nama dia Nakhlah, baina Taif wa Makkah. Okey, di antara Taif dan Mekah. Sampai di Nakhlah barulah Abdullah ibn Jahash tadi buka surat yang Nabi bagi tu. Tengok amanahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kita tak pandai baca, Nabi kita tak pandai menulis. Jadi siapa yang tulis surat? Siapa? Mestilah sudah tentu dua orang sahabat yang rapat dengan Nabi, Syekhan, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Nabi duduk, Nabi jemput dua orang sahabat yang paling kanan yang saya sebutkan tadi untuk berbincang, sama-sama berbincang. Maka Nabi di antara sahabat itulah yang menulis surat yang Nabi bagi kepada Abdullah ibn Jahash. Jadi Abdullah ibn Jahash pun baca, dalam isi surat tu ada tulis macam ni, saya bacakan pada tuan-tuan. Jika kamu baca isi suratku ini, teruskan perjalananmu ke Nakhlah baina Taif wa Makkah, di antara Mekah dan Taif. Selidikilah kaum musyrikin Quraisy, ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beritahulah kepadaku perihal mereka. Jangan paksa sahabat-sahabat ni. Di antara 7-8 orang tadi, jika ada di antara sahabat-sahabat yang nak balik, benarkan mereka balik, benarkan mereka pulang, kata Rasulullah dalam surat tadi. Jadi Abdullah ibn Jahash bila habis baca, dia pun bagi tahu dekat sahabat-sahabat, lebih kurang 7-8 orang tadi, sekian, Nabi kata. Tuan-tuan, asa ada tak sahabat yang balik? Nabi bagi peluang untuk sahabat yang nak balik. Dengar betul-betul, tidak ada seorang pun yang menarik diri, bahkan semua nak teruskan misi mereka. Subhanallah. Ini adalah satu contoh yang kita kena tiru semangat sahabat. Hebat sahabat Jadi Abdullah ibn Jahash pun tunggu, dan sahabat-sahabat yang lain tadi itulah, hari demi hari dikumpulkan maklumat sehinggalah hari terakhir bulan Rejab. Yang ni best. Sebab apa yang best? Sebab bulan Rejab merupakan bulan haram, Asy'urul Haram. Ada 4 bulan. Okey, sama-sama dengan saya, bulan haram ialah bulan Rejab, Muharram, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Jadi bulan Rejab ni bulan haram. Tak boleh berperang. Sebelum Nabi diutuskan, bangsa Arab menghormati bulan-bulan ini. 4 bulan yang saya sebut tadi. Tidak boleh berlaku pertumpahan darah dan perang. Abdullah ibn Jahash dan pasukan pengintip tiba-tiba nampak satu kumpulan pedagang balik yang dianggotai oleh Ammar ibn Hadrami, Uqashah ibn Muhsan dan beberapa orang lain yang belum Islam ketika itu. Tunggu, tiba-tiba nampak satu kumpulan pedagang balik. Yang menariknya tuan-tuan, mereka pun tengok, kumpulan ni bawa barang dagangan banyak, orang pun tak ramai. Lalu mereka pun berbincang, 7-8 orang tadi. Mereka bincang, nak serang ke tak? Ni bulan haram ni. Kita tak boleh serang dalam bulan haram. Rasulullah pun tak arahkan kita untuk menyerang, untuk mengintip saja, bincang. Mereka pun berijtihad untuk menyerang tuan-tuan pasukan tadi tu. Dan mereka pun serang pasukan tadi. Kemudian mereka berjaya membunuh Ammar ibn Hadrami.
Mereka tawan 2 orang dan mereka tawan semua rampasan perang ketika itu. Allahu Akbar. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran berkaitan peristiwa ini secara khusus. Maksudnya pentinglah apa yang telah berlaku ni. Mereka pun bawa balik ke Madinah barang rampasan perang dan tawanan perang tadi tu letak dalam Masjid Nabawi. Tuan-tuan, agak-agak apa respon Nabi? Jom kita tengok apa respon Nabi. Sampai waktu solat, Nabi pun keluar untuk solat. Habis waktu solat, Nabi pun tanya, ni 2 orang ni siapa? Nabi tanya dekat sahabat. Abdullah bin Jahash pun jawab, ya Rasulullah, ini tawanan perang. Kemudian Nabi tengok ada rampasan perang. Nabi tanya, ni apa? Maka Abdullah bin Jahash pun beritahu, ya Rasulullah, ini rampasan perang. Tuan-tuan, ketika itu Nabi kata, ma bihaza amaratukum. Muka Nabi merah. Sahabat tahu Nabi marah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tak pernah arahkan kalian untuk membunuh. Aku tidak akan jadikan tawanan ini sebagai tawanan perang. Kemudian Nabi, manusia yang paling mulia ketika itu, merupakan seorang ketua negara, tuan-tuan. Manusia paling mulia, kekasih Allah. Nabi pun berlalu pergi macam tu saja. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalaulah kita di tempat Abdullah bin Jahash dan beberapa orang sahabat tadi, apa yang kita rasa? Tuan-tuan tengok sirah beritahu kat kita, sahabat-sahabat tadi yang 7-8 orang termasuk Abdullah bin Jahash pun, mereka rasa sangat sempit dunia ni. Seperti langit nak runtuh atas mereka. Tak ada ruang untuk mereka bernafas. Sahabat-sahabat pun bertaubat. Nabi tidak membela sahabat yang salah. Ni sirah ajar kita. Nabi pun menunggu arahan daripada wahyu dan akhirnya turunlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 217. Tuan-tuan boleh cek dalam Al-Quran, Allah beritahu dalam surah ni, Allah Ta'ala juga tidak membela. Tapi Allah Ta'ala beritahu kesalahan orang musyrikin Quraisy jauh lebih besar dalam ayat 217. Okay? Kemudian Allah pun terima taubat mereka. Alhamdulillah. Nabi pun keluar. Nabi kata, Allah terima taubat kalian. Tawanan itu ialah tawanan. Harta rampasan itu adalah harta rampasan. Alhamdulillah. Tidak ni, Allah Akbar. Sedih. Rasa sempit dunia ni. Tahun 2 Hijrah itu juga Allah mewajibkan kepada umat Nabi, iaitu umat Islam lah, untuk berpuasa Ramadan. Turunlah ayat surah Al-Baqarah 183 yang selalu kita dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung lagi dengan sirah seterusnya pada episod seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.